Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-bashirin nadhir wassirajil munir habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini 9 hari bulan 3 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, bermula ayat yang ke-40, muka surat tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 559. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Alhamdulillah, ayat yang kita baca ini, para jemaah, para pelajar sekalian, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawa istihalah, mustahil. Apa nama mustahil? Benda tak mungkin terjadi. Itu makna mustahil ada bagi Allah Ta'ala sekutu ataupun walad, anak. Dahlah pula mereka pula pergi bagi-bagi pula buat kafir ni. Dia kata bagi mereka anak laki-laki, bagi Tuhan anak perempuan. Puak kafir kata siapa anak perempuan Tuhan? Malaikat. Sebab kita belajar kitab al-malaikah, kah tu jadi wanita, muannas kan. Oh, ni anak perempuan dia ni. Maka Allah Taala marah di sini, innakum lataquluna qawlan azima. Ini satu. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok kepada ayat 40. Kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. Afa asfakum rabbukum bil banin. Jika demikian wajibnya mengesahkan Allah, di mana dalam ayat yang lepas kita dah bincang tentang kewajipan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak? Fikirlah dengan otak kepala tu, jangan fikir dengan kepala lutut, kata budak-budak lah ni. Nah, budak-budak netizen ni
Kali nak marah ke orang, dia kata otak di kepala lutut. Kawan dia kata apa? Dia ada juga otak di kepala lutut. Mu ada otak ke tak? Ayat balas saja tu dia. Dia panggil ayat nak kelahi. Maka di sini Allah Ta'ala suruh manusia ni berfikir. Patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan tu ada anak? Dan anak itu pula dari jenis yang kamu tak suka. Tengok, hakmu tak suka, mu bagi ke Tuhan. Adakah Tuhan kamu memilih anak laki-laki untuk kamu? Wattakhadha minal malaikati inasa, dan ia mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari kalangan malaikat-malaikat yang kamu sendirinya. Pokok jahiliah ni bila bunyi dapat anak perempuan, berubah muka dia. Kita dah bincang dalam beberapa siri yang dulu kan, berubah lalu muka dia, tak mau dia anak perempuan. Mak budak tu perempuan, dia nak pula. Maka di sini Allah Ta'ala telah tegur dengan bahasa yang keras, innakum lataquluna qawlan azima, sesungguhnya kamu adalah memperkatakan perkataan dusta yang amat besar terhadap Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah 637. Maha suci Allah Azza wa Jalla dari dakwaan dusta kaum musyrik. Ia mengatakan bahawa malaikat ialah anak-anak perempuan Allah. Dia kata, sedang mereka sendiri memandang rendah kepada anak-anak perempuan dan hanya suka kepada anak-anak laki-laki. Dia sendiri tak suka pada anak perempuan, tapi hak dia tak suka dibagi ke Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Para pelajar sekalian, tengok munasabah ayat. Tulis munasabah ayat ini, bahawa nisbah banat, anak-anak perempuan kepada Allah ini adalah merupakan suatu dakwaan terhadap Allah Azza wa Jalla yang cukup besar kesalahannya. Allahu Akbar. Dia ambil anak laki-laki, dibagi anak perempuan ke Tuhan. Sebab apa? Ada sekumpulan orang Arab, abada fariqum minal arabil malaikah. Sekumpulan orang Arab ni dia sembah malaikat. Dia tak nampak pun malaikat, tak pernah tengok pun malaikat, tapi dia rasa dia sembah malaikat. Dengan sangkaan, tuduhan mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Apabila mereka dilarang melakukan syirik, mu jangan sembah syirik sekutu dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu, mereka katakan, kami bukan sekutu main-main, kami sembah anak dia sendiri. Tengok jahat dia ni. Untuk mengelabui pandangan masyarakat bahawa kita tak sembah berhala, kita dilarang sembah berhala, tapi sembah malaikat bukan macam berhala, dia anak Tuhan. Siapa kata? Puak-puak kafir. Maka mari ayat ini Allah SWT nak membatalkan bahawa Allah tidak ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Surah apa tu? Surah apa? Lam yalid wa lam yulad. Surah Al-Ikhlas. Bila Allah Ta'ala nafi tak ada anak, makanya segala hak musembah tadi terbatal secara otomatik. Ini bahasa dari sudut dia, bahasa Arab dipanggil istiqsal. Kalau kita tebang pokok, bukan tebang ranting, kita tebang umbi dia. Maknanya mu sembah malaikat, mu kata malaikat anak Tuhan. Allah Ta'ala tidak ada anak. Habis mu sembah siapa? Sembah nafsu, sembah hawa nafsu. Maka datanglah ayat ini, asfakum bil banin afa khassakum rabbukum. Adakah Allah Ta'ala pilih untuk kamu, hei puak-puak kafir, anak laki-laki? Dia tak ambil untuk dia anak laki-laki, dia ambil hak dia, hak kamu tak suka dia ambil. Ini satu, dalam bahasa Arab dipanggil tilka idzan qismatun dhiza, satu pembahagian yang tidak adil. Masya Allah, tabarakallah. Wattakhadha minal malaikati inatha. Mereka sangka Tuhan tu ambil anak perempuan, malaikat tu jadi anak perempuan.
Jadi 2 kalilah dia punya kejahatan. Tuduh Tuhan ada anak-anak, kemudian pergi sembah pula malaikat. Dia kata sembah malaikat tak sama dengan sembah berhala, sebab malaikat tu anak Tuhan. Kenapa kita kata nak kata syirik? Ini semua ni permainan syaitan. Bila mereka berkata di sini, Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, innakum lataquluna qawlan azima. Manusia, sesungguhnya perkataan kamu ini adalah perkataan bohong yang sangat besar. Perkataan bohong yang sangat besar. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir kata, syaddadal inkar alaihim. Ayat ini menunjukkan keingkaran, bantahan yang besar daripada Allah Azza wa Jalla terhadap puak-puak kafir yang menyangka Allah ada anak. Kita orang yang beriman, kita beriman dengan ayat yang kita baca, qul huwallahu ahad, Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat Quran, ayat apa ni? Suratul Ikhlas, surah Qul Huwallahu ni semua sudah hafal. Keadaan tak apa sini. Ingat Qul Huwallahu. Ingat. Sekarang ni kita kena belajar makna dia pula, arti dia, memahami maksud dia. Baik, kita pergi kepada ayat 41. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan i'tiqad dan tauhid. Allah Ta'ala telah letakkan jalan, metod, manhaj bagaimana kita nak berakidah dan bertauhid dengan berbagai-bagai cara dalam Al-Quran ini. Liyazakkaru, supaya mereka beringat, memahami dan mematuhi kebenaran. Dalam Al-Quran macam-macam cara, tapi nasib malang, kata orang, bukan salah ibu mengandung, tapi salah mendapat asuhan. Ini bahaya. Wa ma yaziduhum illa nufura. Dalam pada itu penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar, bertambah kufur, bertambah jahat. Ini tengok. Tengok nota di bawah, dia kata apa? Kaum yang kafir itu sungguh degil dan ungkal, keras kepala. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kebenaran dalam Al-Quran dengan berulang-ulang, disertakan dengan dalil-dalil dan buktinya, dan dijelaskan lagi dengan tamthil ibarah, bandingan-bandingan, analogi cerita, seruan dan amaran. Tetapi mereka makin bertambah liar dan melarikan diri dari kebenaran. Allahu Akbar. Sepatutnya setakala Allah Subhanahu wa taala sebut tentang betapa besarnya kejahatan kata-kata orang kafir tentang malaikat, maka Allah kata, kalau mu nak kenal aku, bukan cari berhala, bukan cari anak-anak Tuhan, tapi kamu kenal Allah Ta'ala melalui apa? Tanda ni pelajar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita melalui nama-nama dia. Tanda yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Kemudian kita kenal Allah melalui sifat-sifatnya Al-Ula, yang maha tinggi. Kemudian Allah perkenalkan kita melalui makhluk-makhluk. Afala yanzurun, afala yasirun. Mu tak berjalan ke atas muka bumi, mu tak tengok kepada gunung kanan, kamu tak tengok kepada hayawan, tak tengok kepada, itu dia panggil, Allah Ta'ala suruh kita berfikir, tadabbur. Kemudian dalam ayat ini banyak lagi mukjizat-mukjizat Al-Quran yang diturunkan, tapi mereka bukannya nak belajar, bukannya nak ambil pengajaran, bukannya ambil iktibar, tetapi sebaliknya mereka makin kufur, makin jahat. Na'udzubillah. Apa nak boleh buat? Nasib malang yang menimpa mereka
Bukan dia ambil pengajaran, tapi mereka makin jauh, makin kerah kepala, makin tak dengar kata. Allahu Akbar. Ini kesan daripada apa? Kesan daripada tak mau berfikir. Kita orang Islam hari ini pun sama juga. Quran ada. Berapa buah ada kat rumah? 5-6 buah Quran. Macam-macam warna-warni ada. Kita pun tanya soalan yang kedua, Pak Cik, berapa kali sehari baca Quran? Itu jangan tanya. Beli Quran, semangat. Sebab itu anak kata, kalau saya kempen hari ini nak beli Quran bagi, insya-Allah setakat 10,000 buah, tak banyak hari akan penuh kita punya stok. Stok kita boleh penuh 10,000 Quran. Tapi kalau saya keluarkan senarai siapa mau khatam Quran minggu depan, agak-agak berapa orang angkat tangan? Ada, tapi terlalu sedikit nak banding dengan orang yang sanggup beli Quran untuk bagi kepada orang. Dia beli Quran untuk orang baca, dia tak baca. Alhamdulillah, pondok kita ni pelajar-pelajar tahfiz, pelajar tak tahfiz, ramai orang offer. Ustaz, berapa ramai pelajar baru tahun ni? Saya kata ada sekian. Saya nak sanggup nak bagi Quran. Saya kata Quran dah ada. Semua saya nak ajak tuan mari baca Quran. Itu jangan tanya. Kita ajak dia baca Quran tak apa-apa nak. Tapi kalau nak bagi Quran, semangat. Kita kata alhamdulillah itu satu langkah. Tapi langkah yang seterusnya mempelajari Al-Quran, baca Quran. Baik, kita pergi kepada ayat 42. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsyi sabila. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada tuhan-tuhan yang lain bersama-sama Allah. Andai ya ni, kita kata dah mu kata ada, aku nak suruh mu fikir. Apa yang nak fikir? Andainya ada tuhan lain bersama Allah seperti yang didakwa oleh puak-puak kafir musyrik, sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai aras dan kekuasaan yang mutlak. Tuhan kecil ini akan cari berlindung di bawah Tuhan yang besar. Habis mana dia Tuhannya? Contohnya kita kata dalam satu negeri ada dua raja. Raja besar, raja kecil. Menteri perdana, perdana menteri contohnya. Jadi yang kecil-kecil ini akan berlindungnya besar. Jadi mana kuasa mutlak? Kalau kata dia tu Tuhan, mana dia kuasa mutlak? Tak payah berlindung bawah orang. Maka ayat ini sekali lagi, ayat 42 ni Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada kita nak membatalkan dakwaan adanya Tuhan lain, untuk memotong terus pegangan puak-puak kafir. Kita potong dia punya pegangan dia daripada umbi. Mana ada Tuhan lain? Sama juga dia kata ada malaikat. Mana ada anak Tuhan? Kalau tak ada anak, mu sembah siapa? Siapa yang kamu sembah itu? Kamu dakwa itu siapa? Dia panggil dakwaan palsu, dakwaan yang tak betul, dakwaan yang karut. Maka katakanlah dalam ayat ini, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada lagi sembahan lain daripada bersama dengan Allah, dia sendiri pula hak sembah tu akan bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sendiri tu nak pergi takarub. Mana boleh? Allahu Akbar. Habis mana jadi Tuhannya? Dia sendiri nak takarub kepada Allah Ta'ala. Dia sendiri menunjukkan dia tu lemah. Dia kata dia sendiri tu akan bertakarub juga kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tak jadilah kita, tidak menjadi. Sebab apa tak jadi? Dia kalau dia berkuasa, kenapa dia nak tunduk pada orang lain? Kalau dia tak berkuasa, buat apa dia nak mengaku jadi Tuhan? Diam-diam sajalah. Sebab itu penguasa-penguasa yang pernah mengaku jadi Tuhan, Allah Ta'ala akan hina dia depan rakyat dia.
Di antaranya Fir'aun, mendiang Fir'aun. Kenal Fir'aun? Siapa? Siapa dia Fir'aun? Penguasa Mesir. Yang dia lawan dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam, kan? Fir'aun lawan dengan siapa? Nabi Musa. Dia mengaku jadi Tuhan. Maka Allah SWT hinakan dia tenggelam dalam laut depan pengikut-pengikut dia yang setia. Nabi Musa dengan Bani Israel tengok, Tuhan sudah mal, sudah lemas, apa jadi? Untuk nak menguatkan hujah dia sudah mati. Allah kata-kata nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Tuhan kata aku hantar balik jasadmu supaya menjadi tanda kepada orang yang datang kemudian. Oleh kerana dia ni terlalu jahat, mengaku jadi Tuhan, sampai hari ini jasad Fir'aun belum masuk dalam kubur lagi. Duk mana jasad dia? Di mana? Di Mesir masih ada dalam museum. Museum. Ana 2 kali pergi Mesir, nak pergi tengok Fir'aun di museum. Dia kata mafish Fir'aun. Fir'aun tak ada. Gimana? Dia pergi ke Perancis. Kita kata orang tua ni sudah 1000 tahun masih lagi berderak, tahu berderak? Masih lagi berjalan sana sini, tak masuk kubur. Ada seorang lagi zaman kita ini diktator Ataturk, katanya tak masuk dalam kubur dia buat atah, tak masuk dalam tanah. Inilah Allah Ta'ala nak suruh kita ambil pengajaran bahawa orang yang mengaku jadi Tuhan, orang yang sangat-sangat diktator, kamu tengoklah apa jadi kepada mereka. Wala'iyazubillah. Mana kalau ada Tuhan lain, mereka pula akan minta dengan Allah untuk nak berlindung, untuk minta takarrub, untuk nak mendekatkan diri, kan? Maka kita mengatakan usahlah duduk cari yang lemah, kita carilah yang maha agung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semalam saya buat ulasan buku, dia panggil bicara buku. Tajuk dia berperang dengan gerela. Bukan gerela hok hitam, hok duk makan pisau tu tak, dengan syaitan. Di mana dalam kitab ini menarik tuan-tuan, kita bincang tentang manusia ni dia takut kepada jin, nak bergantung dengan jin, nak bersahabat dengan jin, macam-macam. Orang cari anak jin nama tu nama ni. Di dalam kitab ni alhamdulillah telah dijelaskan siapa dia jin, mari daripada mana, apa cerita dia. Dan anda sendiri anda kata mudah ya tuan-tuan, pelindungan kita dengan jin, jangan pergi jangan jamu air putih, jangan apa, kita berlindung dengan apa? Kita sudah ada satu perisai yang gagah, nama dia perisai Muslim. Sudah ada. Dalam perisai ini Allah Ta'ala kita dikumpul daripada Al-Quran tentang benteng yang boleh menyelamatkan kita daripada dikacau oleh jin dan syaitan. Dan juga diambil daripada hadis Nabi SAW yang sahih, yang boleh beramal dengan dia, bacaan-bacaan yang boleh menyelamatkan kita daripada jin dan syaitan. Sebab itu ana suruh pelajar-pelajar kita ni, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, pagi-pagi kita baca zikir pagi, petang kita baca zikir petang. Tujuannya apa? Inilah benteng yang menyelamatkan kita daripada syaitan. Ini ada orang bisik, ustaz, benteng Covid boleh juga. Covid itu makhluk ke tak makhluk? Makhluk. Besar ke kecil dia? Sampai tak nampak besar dia. Betul tak? Kita ni dua benda yang kita tak nampak. Terlalu besar, contohnya mudut tepi gajah. Ni gajah depan kita je ni. Orang kata mana gajah? Tak nampak. Pasal kita nampak sikit peti dia. Terlalu besar ataupun tak nampak sebab apa? Terlalu kecil. Covid ni terlalu kecil tapi besar ketakutan manusia kepada dia. Nah, sampai kedai kena tutup, manusia kena duduk di rumah. Orang dulu tak mau tutup aurat kena tutup muka. Macam-macam Covid mari. Nah, itu dia panggil sehingga seorang pendakwah dia khutbah, tajuk dia syukran corona. Terima kasih corona. Corona mari, pendakwah tak mampu nak tutup kelak-kelak maksiat, kelak judi, kelak pelacuran, kelak ni. Corona mari, lockdown habis. Corona kuat. Dia kecil. Tengok. Kamu manusia,
usahlah pergi berlindung dengan jin, dengan syaitan, dengan apa. Kalau kita nak berlindung, kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala makhluk. Kenapa cari? Jin suka kalau orang berlindung dengan dia. Oh, bukan manusia ikut aku, manusia yang tak cerdik, dia kata. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita. Maknanya kalaulah mereka ada, andai kata, ini andaian, kalau ada sungguh, mereka akan berlindung dengan Allah Azza wa Jalla, bukannya mereka sendiri mempunyai kuasa. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun, amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha sucilah Allah dan tertinggilah Allah setinggi-tingginya. Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala, maksudnya Allah yang maha tinggi daripada segala makhluk. Ataupun kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa moden sekarang ni SAW. Ada baru ni, bila orang kita tulis SAW, orang luar Malaysia, bukan orang Melayu yang tak pernah biasa guna rumus ni, dia tegur dalam Facebook. Dia kata no, jangan tulis macam ni, sebab saw tu makna apa? Makna apa? Kau orang putih. Maaf, SWT, Subhanahu wa ta'ala, SAW sallallahu alaihi wasallam. Yang penting rumus dia panggil SWT. Dia marah. Hak Nabi pun marah juga. SAW dia marah. Sebab dia kata tak ada. Maka eloknya kalau kita nak tulis, kita kena titik. S titik W Subhanahu wa titik T. Kalau untuk Nabi, S titik A titik W sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipanggil rumus. Jadi orang ni dia tengok orang tulis SAW, dia marah. Saya apa ini? Oh, dia marah. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Jadi kita ni nak Allah SWT ni maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Kita dalam bahasa Arab ditulis Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Dua ada kan? Sama ada kita kata Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun Allah Azza wa Jalla. Azza yang maha mulia, yang maha agung. Boleh, maha tinggi. Boleh belaka. Yang penting kita nak tunjukkan kepada sifat Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, duduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kita manusia ni maha lemah, maha macam-macam, maha yang Allah ke bawah. Allah Ta'ala atas, kita ke bawah. Maha lemah, maha penyakit, maha lapar, ada belaka buat kita. Kalau tak makan nasi lah, lapar, gastrik mari kan. Baik, itu rumus SAW, SWT, apa lagi macam-macam lah buat kita ni. Baiklah, kita pergi kepada ayat kita ni. Maha suci Allah dan maha tinggilah ia setinggi-tingginya, jauh dari apa yang mereka katakan itu. Hak mereka kafir kata tu tak jadi apa tu. Tengok nota di bawah. Amatlah sucinya Allah dan amatlah jauhnya Allah dari segala kata-kata dusta yang dikatakan oleh kaum kafir musyrik itu. Puak kafir musyrik. Orang kafir musyrik kata ke Tuhan macam-macam. Kita bila sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, nak muliakan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam, boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat, kalau sahabat kita sebut apa? Radhiyallahu anhu. Orang lain daripada sahabat Nabi, ulama-ulama kita kata rahimahullah. Kita hak hidup ni, orang hidup, kita kata apa? Hafizahullah. Tulis istilah ni. Contohnya kita kata, kita sebut nama guru kita, berkata Syekhuna Hafizahullah. Ayah saya, kita boleh kata Hafizahullah. Kita doakan bapa kita, Allah jaga dia. Itu doa. Baik. Maka kaum kafir musyrik, amatlah sucinya Allah Ta'ala dan amatlah jauhnya Allah dari segala kata-kata dusta yang dikatakan oleh kaum kafir musyrik itu. Sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang Maha Esa,
yang lagi maha tinggi, dan tiada suatu pun yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu yang boleh dibanding dengan Allah. Siapa dia banding, maka itu bukan Tuhan. Kita ni habis ada orang isbatkan sifat Allah macam mana? Kita kata kita isbatkan sifat Allah dengan kaedah yang Tuhan sebut laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Jadi kalau kita sebut nama Allah Ta'ala, kita kata ini sifat Allah, maka sifat Allah Ta'ala bukan makhluk. Kalau yang sama dengan makhluk bukan Tuhan. Mudah ya gitu. Baik, kita pergi kepada apa? Ayat yang terakhir. Jangan bimbang. Ini ayat yang terakhir dalam siri kita pada kali ini. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allahu Akbar. Tengok pelajar-pelajar, tusabbihu lahu samawati sab'u, langit yang 7. Langit ada berapa lapis? 7 lapis. Wal ardu, dan bumi. Bumi ini wa man fihinna, serta sekalian makhluk yang ada padanya. Allahu Akbar. Langit dan bumi. Makhluk-makhluk yang ada duduk atas bumi, duduk di langit. Dan duduk antara dua langit dengan bumi. Apa dia? Sentiasa mengucap tasbih bagi Allah. Kata belaka, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Semua makhluk yusabbihuna, bertasbih. Semua makhluk. Bila Tuhan kata semua makhluk ni kan habis. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Tak ada sesuatu kecuali semuanya puji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Kita dengar burung bunyi atas pokok, dia buat apa tu? Tasbih. Dengan ayam berkukuk, ayam dia buat apa? Tasbih. Pukul berapa dia berkukuk? Pukul 5 pagi. Kenapa? Waktu tu bangun, waktu tahajud. Dia bangun bertahajud. Kita pula marah ke ayam, pula ambil batu pekuk. Pasal ayam ni sibuk. Orang nak tidur, dia duduk kukuk dekat telinga kita ni. Ya. Contoh di atas dahan pokok, dekat dengan bilik tidur kita. Marah dia ke ayam. Patut kita terima kasih. Terima kasih ayam, engkau telah kejutkan aku bangun tahajud. Itu bagus. Dia tasbih. Semut bertasbih? Naam. Semua makhluk ini bertasbih. Tapi Tuhan kata apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Kita tak faham. Kalau kita faham, seronok kita, kan? Seronok kita. Oh, tasbih air, tasbih burung macam ni, tasbih itik macam ni, tasbih semut macam ni, tasbih apa-apa sajalah, ular, jengking, kala, duk tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya ia adalah amat penyabar. Allah Ta'ala itu sabar dia. Kalau dia dah hancur lebur dah manusia atas dunia ni yang derhaka pada Tuhan. Tapi orang derhaka lagi banyak boleh makan, lagi kafir, lagi tinggi dia punya bisnes perniagaan. Tuhan tak marah, ambil ya atas dunia sekejap. Innahu kana haliman ghafura, lagi amat pengampun. Tengok nota di bawah. Langit dan bumi, nota nombor 640. Langit dan bumi dan segala isinya menyatakan dan menunjukkan keesaan Allah dan kekuasaannya.
Tetapi orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla tidak mahu memahami akan bukti-bukti yang terang nyata itu. Tak reti. Dalam pada itu Allah amat penyabar daripada membalas kekufuran mereka. Kenapa? Untuk memberi tempoh supaya mereka kembali ke jalan yang sebenar. Allah juga amat pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi Tuhan tak ambil tindakan selalu, tak mati selalu buat-buat kafir ini untuk apa? Para pelajar sekalian, untuk memberi ruang dan peluang supaya mereka kembali kepada Allah jadi Islam ataupun mereka bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Baik. Macam mana makhluk bertasbih? Ini ada dua pandangan. Al-Wahidi kata, al-murad bitasbih huna haqiqatut tasbih. Bertasbih sungguh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia tasbih sungguh. Maka semua yang tasbih, langit, bumi, tasbih secara hakiki, termasuklah malaikat dan jin dan manusia, kan? Kecuali yang tak mau tasbih itu siapa dia? Iaitu syaitan-syaitan dan penyembah-penyembah berhala, mereka tak bertasbih. Ada juga ulama kata maksud tasbih di sini ad-dilalah ala anna Allah khaliqun hakim, menunjukkan bahawa dia tahu Allah Taala yang menciptakan. Makhluk tu tahu Tuhan mencipta, tapi hak kafir tak tahu. Itu satu, itu kata di tafsir Al-Wahidi mengatakan sedemikian. Jadi kita kata semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla dengan bahasa dia. Tuhan kata kamu tak faham, sebab kita mana faham bahasa burung, kita mana faham bahasa semut, kita mana faham bahasa apa? Bahasa binatang. Sama kita banyak tak faham. Tak. Kita orang Melayu kalau dengar orang lain cakap, dengar orang Perancis cakap serah bunyi. Orang Kelantan kata serah, pasal dia tak tahu Perancis ni bunyi dia banyak gitu. Orang Jazair yang pernah dijajah oleh Perancis, dia cakap Arab pun bunyi serah juga. Pelik kata buat ni. Baik. Para jemaah sekalian, kita tengok Allahu akbar. Dalam ayat suratul Anbiya Tuhan kata wasakharna ma'a Dawudal jibal. Kami permudah untuk Daud bukit-bukit. Yusabbihna, bertasbih. Wat-tayra, burung-burung, tasbih sekali dengan Daud. Tapi kita tak faham, Daud faham. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Dengar cerita menarik. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita mencerita qalasat namlatun nabiyya minal anbiya. Dengar. Satu hari seorang nabi berjalan, mari semut gigit dia, sakit dia. Fa amara bi qaryatin nabli fa uhriqat. Dia panggil pembantu dia, suruh bakar perkampungan semut. Semut ni gigit aku, ambil api bakar satu semut. Semut ni ada bandar dia dalam tanah. Fa'auhallahu ilaih. Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi itu, an qarasatka namlatun. Nabi, seekor semut gigit kamu, ahrakta ummatan minal umam tusabbih. Subhanallah, kamu telah membakar suatu ummah, suatu kumpulan makhluk yang sedang bertasbih. Sedih Nabi. Allahu akbar. Kenapa membakar? Kalau nak ambil tindakan ke atas semut yang gigit kamu itu. Membakar semua ni kenapa? Mereka sedang bertasbih. Allahu akbar. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Satu lagi cerita. Nak dengar? Cerita menarik daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu, kami duduk bersama dengan Nabi dalam satu musafir. Faqallal ma, tak cukup air tak ada, nak cari tengah padang pasir ni tak jumpa petunjuk ada air. Sudahlah kita, maka Nabi kata siapa di kalangan sahabat yang ada air lebih, contohnya dalam bekas dia ni ada air, hak dia lebih dia minum sikit anak, orang panggil nak buat umpan, dalam bahasa Kelantan kata buat denak. Buat denak. Faja'u bi'ina'in, jadi sahabat bawa bekas ada air qalil, sedikit. Fa'adakhala yadahu fil ina, Nabi pun letak tangan dia dalam bekas. Masya Allah, tabarakallah, keluar daripada jari dia ni macam paip, air.
Itulah kata ulama, air yang paling berkah atas dunia ni, air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian Nabi kita bersabda, hayya 'alat tahuril mubarak. Sahabat-sahabat, mari ambil wudu dengan air yang diberkati. Wal barakatu minallah. Ini dengar ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, falaqad ra'aitul ma' yanbu'u min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok air keluar daripada jari Nabi. Walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Ini cerita nak ni. Kata Ibn Mas'ud, kami pernah dengar makanan yang ada depan kita bertasbih sedang kita duduk makan. Subhanallah. Makan dia tasbih. Kita dengar subhanallah, subhanallah. Matu nak makan duduk dia tasbih. Tak. Subhanallah. Maha kaya Tuhan. Hadis ini juga dalam Bukhari. Tapi Tuhan kata apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum, kamu tak faham. Kalau kamu tak faham, dengar aja apa yang Tuhan cakap. Baik, apakah faedah ayat ini yang kita baca ni, tanda pelajar? Yang pertama, kata di para ulama, yang bagi lana, sepatutnya kita bila kita tengok apa saja yang pelik-pelik atas dunia ini, an nazkura fi qulubina, hendaklah kita berzikir, kita bertasbih, memuji Allah Taala. Tengok contohnya comelnya, kita kata masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allah Ta'ala Maha Suci, Allah Ta'ala yang telah menciptakan benda ni. Tengok, comel-comel, pengen ambil selfie, prank, tak tahu apa. Lah, kita orang beriman bukan sakat selfie, tapi kita memuji Al-Khaliq, pencipta yang telah menciptakan makhluk ini. Kita kata masya Allah, tabarakallah. Ya, walaupun makhluk itu ada setengahnya bernyawa, hayawan, ada yang tak bernyawa, makanan tadi. Tapi bila Tuhan kata dia bertasbih, kita kata bertasbihlah dia. Atau sudah duduk cakap banyak. Binatang-binatang hayawan semuanya bertasbih, kita kata alhamdulillah rabbil alamin. Kalau makhluk hayawan bertasbih, kita manusia tak mau tasbih, manusia ajaib kamu ni. Tamaklah kita, jangan jadi manusia ajaib. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam ayat 45 dalam siri yang akan datang. Wa idza qara'tal Qur'an, InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.